Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang dikasihi pengurusi majlis, yang dimuliakan Al-Fadil Ustaz Mujibur Rahman, yang dikasihi Cikgu Hasnan, Timbalan yang di-Pertua PAS kawasan Maran, pimpinan-pimpinan PAS Cawangan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita lafazkan rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana malam ni kita boleh berhimpun di perkarangan ini untuk ceramah. Tuan-tuan, saya akan berceramah menggunakan alat bantu, skrin. Jadi tuan-tuan kena ambil tempat yang kedudukan tuan-tuan itu nampak. Dan skrin kita ni dua-dua belah boleh tengok. Baik. Ramai yang bertanya kepada saya tentang Lahad Datu apa cerita Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, satu perkara yang saya rasa sangat bersyukur ialah sebelum berlaku Lahad Datu, atas desakan rakyat Sabah, kerajaan terpaksa menubuhkan Suruhanjaya Diraja. Bulan Jun 2012. Bulan Jun 2012, oleh kerana orang Sabah ni marah sangat dah. Kenapa orang Sabah marah? Kerana pemberian IC yang begitu banyak yang berlaku, yang diberikan kepada pendatang Filipina dan pendatang Indonesia di Sabah, menyebabkan akhirnya orang Sabah mendesak kerajaan supaya tubuh Suruhanjaya Diraja. Maka bila kerajaan tubuh Suruhanjaya Diraja, sebab dibimbang, sebab kalau tak dengar desakan rakyat Sabah, pilihan raya kali ini orang Sabah akan tukar. Maka kerajaan terpaksalah juga, walaupun Dr. Mahathir orang yang paling menentang tak setuju, ditubuhkan Suruhanjaya Diraja untuk siasat pemberian IC di Sabah pada tahun 1990 sehingga 1994. Malah ada maklumat yang menyebut sebelum 1990 pun dah ada projek pemberian IC. Dalam Suruhanjaya itu mendedahkan, ni gambar dia, pecahan kaum di Sabah 2010. Orang Sabah paling ramai sebelum daripada ini ialah kaum Kadazan Dusun. Betul nampak? Kaum Kadazan Dusun ni 17%. 17.9, maknanya 18%. Ramai mana? 0,5 juta. 555,000. Kaum kedua terbesar ialah Bajau. 14%. Tetapi dengan pemberian IC ni, tiba-tiba didapati bahawa kaum majoriti di Sabah pada hari ini ialah pendatang Islam Filipina dan Indonesia berjumlah 27% bersamaan dengan 800,000.
Ni bukan maklumat saya ni. Ini maklumat Suruhanjaya Diraja. Tuan-tuan, di Sabah ada kaum Sulu yang menjadi penduduk asal Sabah. Sebahagian daripadanya ialah orang Sulu. Tapi hari ini orang Sulu tak boleh dikenal pasti dah, sebab orang Sulu daripada Filipina pun dia bagi IC. Jadi nak kenal pasti orang Sulu asal dengan orang Sulu Filipina tak boleh dah, pasal ada IC belaka. Macam kita lah, Malaysia ni. Ada Bugis, dan ada Banjar, ada Jawa. Tapi kita boleh kenal sebab orang Bugis tu ialah orang Jawa, orang Banjar yang memang turun-temurun sejak daripada sebelum merdeka. Mereka berada di sini dan mereka menjadi rakyat. Dan orang Bugis di luar hari ini kalau nak masuk tak ada IC. Maka kita boleh kenal yang ada IC dengan tak ada IC. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tapi di Sabah, masalahnya ialah apabila pemberian IC diberi kepada pendatang Islam Filipina, maka hari ini pendatang ini jumlahnya lebih ramai daripada rakyat asal. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, ketika kepungan berlaku, kita dimaklumkan dalam akhbar 200 orang datang, turun bersama dengan senjata berat. Bawa senapang, bawa machine gun, bawa mortar. Mortar tahu mortar? Mortar senjata berat tu lah. Bukan Bung Mokhtar. Bung Mokhtar tu ahli Parlimen Kinabatangan. Tuan-tuan, ketika kepungan berlaku, pengganas ini turun, berkampung di satu tempat, di kawasan Lahad Datu, bawa senjata. Masa tu Hishamuddin kata apa? Usah layan kabar angin. Lepas tu kumpulan lelaki ceroboh Lahad Datu bukan militan ataupun pengganas. Hishamuddin sebut pada peringkat awal pengganas yang turun di Lahad Datu ni, dia kata ni bukan pengganas. Berlaku kepungan. Polis kita kepung. Hishamuddin masih kata bukan pengganas. Sebab itulah peringkat awal ucapan Tian Chua yang hari ini diputar belik. Ucapan Tian Chua ialah 4-5 hari sebelum berlakunya pertempuran. Tak bertempur lagi, Tian Chua kata ni sandiwara. Sebab apa sandiwara? Sebab pengganas bawa senjata, tiba-tiba menteri kata bukan pengganas. Tak sandiwara apa? Tuan-tuan, selepas beberapa hari ucapan Tian Chua, berlakulah pertempuran dan beberapa orang anggota keselamatan kita terkorban. Utusan Malaysia baru masukkan ucapan Tian Chua selepas pertempuran berlaku. Kawan tu bercakap sebelum pertempuran berlaku, tapi disiarkan dalam berita selepas pertempuran berlaku ucapan tu. Maknanya ucapan yang dah basi. Lalu rakyat apa marah Tian Chua? Saya nak sebut malam ni tuan-tuan. Saya nak beritahu pada tuan-tuan sekalian, kenapa Tian Chua jadi objek. Malam ni orang Sungai Derek akan tahu sebab apa Tian Chua jadi objek. Baik. Di antara yang didedahkan dalam Suruhanjaya Diraja, yang ni Siti Aminah Mahmud. Dia ni dulu ahli UMNO. Dan dia terlibat dengan projek IC di Sabah. Daripada 90 hingga 94, dia kata lebih daripada 500,000 IC diberi kepada pendatang termasuk Indonesia dan Filipina. Apa dia kata? Tugas saya masa tu ialah berkempen uruskan projek IC. Kalau sudah siap, hantar ke kawasan berkenaan, iaitu kawasan kampung. Purata saya tak kurang. Purata saya dan rakan-rakan tak kurang 500,000 dalam tempoh 5 tahun. Kawasan yang paling banyak ialah Tawau, Sandakan, Lahad Datu, Kota Kinabalu. Dia mendedahkan bahawa dia terlibat dengan projek IC.
di Sabah tahun 90-94. Dan Siti Aminah ni adalah orang yang merengkok dalam tahanan ISA bersama dengan 27 orang rakan yang lain di atas projek IC. Tuan-tuan, lepas berjaya buat IC ni, nak cerita sikit pada tuan-tuan. Lepas berjaya buat IC ni, ada di kalangan kumpulan itu yang berniaga pula untuk kepentingan peribadi. Sebab itulah di Sabah hari ni, satu IC 2 nama berlambak. Malah ada satu IC 20 nama di Sabah. Tuan-tuan, jadi bila dah berlaku, jualan peribadi ni mencecah pendapatan sampai sebulan 70-80 ribu sebulan jual IC ni, maka tak boleh nak kawal dah. Caranya macam mana? Maka orang-orang yang terlibat dengan jualan IC itu ditangkap di bawah ISA. Bukan sahaja yang jual, termasuklah yang terlibat dengan projek IC yang memang bekerja betul. Yang bekerja betul. Maksudnya bila projek itu tamat, dia pun tamatlah kerja dia. Dia tak berniaga sebagaimana 2-3 kerak yang ada tu. Yang tu juga diheret, ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Persoalannya pasal apa ditahan? Pasal apa Siti Aminah dia ditahan? Pasal apa rakan-rakan dia ditahan? Sebab dia beritahu, kalau kami dihadap ke mahkamah untuk dibicarakan, maka bukan saja soal perniagaan IC kami akan dedah. Kami akan dedah juga projek yang menjadi restu Kerajaan Barisan Nasional untuk menumbangkan kerajaan PBS di Sabah. Maka untuk menyembunyikan cerita tentang pemberian IC, maka mereka ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Baik, tuan-tuan. Ini contoh, satu contoh saya nak sebut IC palsu. Keratan akhbar tu ialah lelaki Filipina mengaku beli MyCard palsu. Nama lelaki itu saya besarkan Hasanuddin Manna. Dihadapkan di mahkamah kerana apa? IC palsu. Depan Magistrate Nur Hamizah Sharifuddin dia mengaku dia beli daripada seseorang. Baik. Kita cek nama Hasanuddin Manna, kita dapatkan nombor kad pengenalan dia, kita pun semaklah dalam daftar pemilih. Dia ni di mahkamah, dia dapati bersalah kerana IC palsu. Dengan nombor IC palsu itu, kita masukkan dalam semakan daftar pemilih, maka Hasanuddin Manna ini didapati mengundi di Dun Karambunai, Parlimen Sepanggar, Sabah. IC palsu. Tapi boleh daftar untuk mengundi. Yang jenis macam Hasanuddin ni di Sabah beratus ribu. Tuan-tuan, ni projek IC ni. Dan dalam Suruhanjaya yang dipengerusikan oleh Stephen Shim, 2 nama disebut sebagai orang yang mengendalikan projek ini. Mereka ialah, bukan saya sebut, Suruhanjaya yang sebut. Saksi dipanggil, saksi yang beri keterangan, sebut nama Aziz Syamsuddin. Masa tu Aziz Syamsuddin adalah setiausaha politik kepada Dr. Mahathir. Yang kedua, Megak Jonet. Masa tu dia ialah timbalan Menteri Dalam Negeri. Dinamakan. Dan dalam Suruhanjaya itu juga menyebut bahawa projek yang dikendalikan oleh 2 orang ini, Megak Junaid dan Aziz Syamsuddin ini, mendapat restu daripada Kuala Lumpur, iaitu Dr. Mahathir. Dr. Mahathir. Projek IC ni. Dan bila Dr. Mahathir dinamakan dalam Suruhanjaya itu, wartawan pergi cari Dr. Mahathir dan wartawan tanya Dr. Mahathir. Tuan-tuan tahu apa jawab Dr. Mahathir? Saya quote ucapan Dr. Mahathir. Dia mengaku dia bagi kerakyatan. Dan saya quote ucapan dia, saya baca. Dr. Mahathir kata, Tengku Abdul Rahman lebih teruk dari saya. Dia bagi 1 juta, saya bagi 0.5 juta aja. Oh, dia salah ke Tengku Abdul Rahman. Tanpa pemeriksaan yang teliti, saya tidak nafikan pembawitan saya di Sabah, kata Dr. Mahathir. Tapi Tengku beri 1 juta kerakyatan di Semenanjung selepas merdeka.
Tiada siapa pertikai. Kenapa apa yang dia, yakni Tengku buat tak salah dan apa yang saya buat salah? Pasal apa? Dia kata. Kalau nak siasat saya, dia kata, siasat juga Tengku Abdul Rahman. Lah, kalau siasat Tengku Abdul Rahman dengan bapak-bapak Dr. Mahathir, sekali kita cabut kerakyatan. Bapak dia bukan orang Malaysia. Mari pada Kerala, India. Tuan, agama Islam lah. Wilayah Kerala ni, wilayah Islam di India. Kebanyakan daripada Kerala yang mari ke Malaysia ni ialah orang Islam. Bukan, tuan-tuan jangan salah faham pula. Nanti ada setengah kata, oh dia mari agama Hindu, mari ke Malaysia masuk Islam. Tak, dia memang Islam daripada India. Wilayah Kerala ini ialah wilayah majoriti umat Islam. Tuan-tuan, baik. Dr. Mahathir mengaku. Dan saya nak tunjuk gambar pada tuan-tuan sekalian. Ini sidang media pengganas, ketua pengganas daripada Manila. Dia buat sidang media tu kat Manila. Keluar arahan dia lah. Yang askar dia duduk di Sabah, askar dia yang buat onar sekarang ni. Yang tengah tu, baju hitam tu, namanya Jamalul Kiram. Yang saya bulatkan itu, Ismail Kiram. Adik kepada Jamalul Kiram. Dan dialah seringkali jadi juru cakap kepada orang yang mendakwa mereka ni Kesultanan Sulu. Dia seringkali jadi juru cakap. Malah kalau dijemput dalam apa-apa saja majlis, yang biasa menjadi wakil ialah Ismail Kiram. Ini sidang media dia daripada Manila. Ismail Kiram. Dia buat arahan serang gerila kepada tentera kita daripada Manila aja. Baik. Ini orangnya, Jamalul Kiram. Tonton tengok betul-betul Jamalul Ismail Kiram ni. Ni Ismail Kiram ni. Tonton tengok betul-betul, tengok muka dia betul-betul. Sebab saya nak tunjuk gambar dia, bukan nak suruh tuan-tuan hafal muka dia tak. Tengok betul-betul gambar dia. Dan ini Ismail Kiram bersama dengan Aziz Syamsuddin, orang yang terlibat dengan projek IC. Tuan-tuan, Ismail Kiram. Kemudian yang ni Ismail Kiram bersama dengan Datuk Najib. Yang ni Ismail Kiram bersama dengan Pak Lah. Setiap kali Perhimpunan Agung UMNO, wakil Kesultanan Sulu dijemput menjadi VVIP. Duduk di kursi yang disediakan. Orang kampung Sungai Nerek ni pun tak dipanggil sebagai tetamu kehormat. Orang Sulu yang mengganas sekarang ini dapat layanan istimewa. Tiap kali Perhimpunan Agung UMNO ni. Tuan-tuan, kerajaan UMNO Barisan Nasional mengiktiraf Kesultanan Sulu sebelum pada ni. Yang ni gambar Ismail Kiram bersama dengan Syafi'i Afdal. Tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan tengok gambar pengganas ni dengan pemimpin UMNO. Malam ni kita nak tanya. Apa hubungan pemimpin UMNO dengan pengganas Sulu ni? Yang ni lah pemimpin UMNO kena jawab. Jawab. Bukan tuduh Anwar Ibrahim, tuduh orang tu, tuduh orang ni. Bukan. Kamu kena jawab apa hubungan kamu dengan pengganas Sulu. Pengganas inilah yang membunuh pasukan keselamatan kita. Kan? Tapi pemimpin UMNO punya hubungan yang rapat dengan Kesultanan Sulu ni. Tiba-tiba yang salah siapa dia? Anwar Ibrahim. Habis semua salah sekarang ni Anwar Ibrahim lah. Dulu projek IC masa terdedah bulan Jun 2012 lepas. Now Anwar Ibrahim juga. Dr. Mahathir kata, saya selain daripada saya, dia kata, saya tahu. Walaupun orang lain tak tahu, walaupun tak ada maklumat, tapi saya tahu Anwar Ibrahim terlibat. Oh, Dr. Mahathir cakap, habis semua Anwar Ibrahim. Malah saya boleh sebut pada tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak Portugis serang Melaka tahun 1511. Portugis serang Melaka 1511. Alfonso masuk ke Melaka, tawan Melaka. Tuan-tuan tahu siapa yang jemput Alfonso itu? Anwar Ibrahim. Tuan-tuan.
Jadi pemimpin UMNO kena jawab. Yang jadi sekarang ni, dia nak kaitkan Anwar Ibrahim dengan pengganas Sulu ni, dia ambil gambar Anwar Ibrahim dengan Nur Mishwari. Nur Mishwari ni ialah orang yang berjuang untuk dapatkan wilayah otonomi Mindanao. Ini satu kelompok yang lain. Ini Kesultanan Sulu, satu kelompok yang lain. Hak Kesultanan Sulu ni ialah orang yang berada di pulau-pulau persekitaran utara Sabah itu, Pulau Tawi-Tawi, Pulau Jolo, dan mereka mendakwa bahawa sepanjang persisiran pantai Sabah itu adalah tanah wilayah Kesultanan Sulu. Pemimpin UMNO punya hubungan yang baik dengan mereka. Malah gambar yang tuan-tuan nampak itu namanya Azimuddin Kiram, adik kepada Jamalul Kiram juga, adik-beradik dia juga. Yang hari ini dialah yang mengetuai kumpulan pengganas di Lahad Datu. Tak berjaya tangkap, tak tahu. Ada yang kata dah pergi lari ke Filipina, ada yang kata dia masih duduk di sini. Kita dapati bahawa maklumat yang terkini, yang dipetik daripada perkhidmatan, Arkib Perkhidmatan Awam Sabah, Senarai Kaki Tangan 1975, mendapati bahawa Azimuddin Kiram ini adalah bekas penolong pegawai tadbir daerah Kudat. Tuan, ketua pengganas ialah bekas penolong pegawai tadbir daerah Kudat. Maknanya pengganas ni ada IC. Tuan, kalau tidak takkan dia jadi ADO. Tuan, ini dia yang berlaku. Jadi kita tahu dah hari ni, tujuan Tian Chua dinamakan dalam peristiwa Lahad Datu ini, supaya rakyat tak tanya. Rakyat terlupa nak bincang isu IC yang diberi, termasuklah IC yang diberi kepada anggota kumpulan pengganas. Hari ni rakyat tak tanya dah bab IC tu. Rakyat duk tanya bab kenapa Tian Chua cakap macam tu. Sedangkan pokok utama hari ini ialah pemberian IC kepada pendatang Islam Filipina yang akhirnya mereka ni pendatang Islam Filipina ni. Tuan-tuan sekalian, dia macam kita orang Melayu. Kita orang Melayu ada sultan dan taat setia kita kepada sultan. Orang-orang pendatang Filipina itu, Kesultanan Sulu itu, dia walaupun jadi rakyat Malaysia, dia sangat taat kepada kesultanan dia, Sultan Sulu. Sama macam kita ni. Dia menganggap bahawa sultan dia ialah Sultan Sulu. Pemimpin dia ialah Sultan Sulu. Bukan pemimpin yang ada sekarang ni. Tuan-tuan. Jadi, keluarga Kiram inilah yang sekarang ni buat pasal. K-I-R-A-M. Kiram. Jadi, kita sekarang ni ada B-R-I-M. BRIM. Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Kita ada PRIMA, P-R-I-M-A, Perumahan Rakyat Satu Malaysia. Kita juga ada TERIMA, Teksi Rakyat Satu Malaysia. Dan kita ada KIRAM, Kad Pengenalan Rakyat Asing Malaysia. Kan? Rakyat Asing Malaysia. RAM belakang tu, Rakyat Asing Malaysia. Depan K tu, Kad Pengenalan. Tuan, BRIM pun dapat, KIRAM pun dapat. Tuan, ini yang berlaku pada hari ini. Sebab itulah saya sebut, tuan-tuan boleh tengok layanan. Yang atas tu dua orang berbaju putih, yang belah atas itu pengganas yang mengganas, menceroboh negara kita. Tangan tak digari. Ni, hak orang ni nampak ni. Siap pakai baju gambar Syafi'i Afdal lagi ni. Tangan tak gari. Tapi tuan-tuan tengok sendiri, bawah ni ialah orang yang terlibat dengan Bersih 3. Budak ni, yang baju merah ni. Budak ni, tuan-tuan, ni kaki dia patah ni. Tapi gari tak dibuka. Walaupun kaki dia patah. Sebelah ni, gambar ni, anak-anak muda ni, tangan bergari, mereka salat, gari tak buang. Tapi pengganas Sulu, tahan, tak gari pun. Tuan-tuan, antara yang ditahan, saya nak sebut pada tuan-tuan, antara yang ditahan dalam operasi ini ialah Ahmad Malanji atau dikenali sebagai Mat Bom. Siapa Mat Bom ni?
Ketua UMNO cawangan Sungai Nyamuk di Lahad Datu. Tuan-tuan. Jadi, yang ni pemimpin UMNO akan jawab. Sebab itulah kita minta sidang parlimen. PAS minta sidang tergempar parlimen. Tujuan apa? Sebab banyak persoalan yang kita nak tanya. Banyak persoalan yang tidak terjawab. Kerajaan cuba menyembunyikan. Akhir sekali, siapa dia? Tian Chua yang bersalah. Anwar Ibrahim juga yang bersalah. Tuan-tuan, ini dia yang berlaku. Jadi tuan-tuan kena ingat. Jangan tuduh. Jangan tuduh. Pembangkang, jangan tuduh. Pakatan Rakyat, kita tak ada kena-mengena dalam ini gambar, kata Ahmad Nispu. Tuan-tuan. Tu.